traditional workplace. Jadi di sini kita tahulah bila disebut sebagai teleworking ataupun mobile worker, maka ia akan bekerja secara remote, remote location. Dia tidak berada pada satu kawasan, seperti contoh berada pada branch A secara tetap. Itu kita tak panggil dia sebagai teleworking. Itu adalah normal working, normal worker. Manakala yang teleworking ni dia bergerak daripada satu site kepada satu site secara mobile lah. Itu kita sebut sebagai teleworking. Jadi kenapa kita kena tahu berkenaan teleworking? Antara lainnya sebab kita nak melihat tentang connection yang mana ia dilakukan di antara teleworking tersebut dengan headquarters lah. Yang mana connection itu menggunakan kaedah telecommunication service. Antara lainnya di sini dinyatakan penggunaan VPN, penggunaan VoIP iaitu Voice over Internet Protocol, dan juga video conferencing. Jadi sekurang-kurangnya pelajar maklum apa yang disebut sebagai ataupun apa term teleworking ni sendiri. Supaya nanti kalau ada soalan berkaitan dengan teleworking, pelajar dapat menjawab dengan tepatlah. Baik, antara lainnya kita juga dah melihat tentang beberapa benefit of teleworking. Benefit pada employer, yang reduce cost expenses, improve employer productivity dan sebagainya. Juga telah melihat daripada aspek kelebihan pada government sendiri, dan yang terakhir adalah pada individu tersendiri. Jadi ada beberapa kelebihan di sini yang merujuk kepada pekerjaan ataupun bekerja daripada rumah lah, macam bekerja dari rumah, teleworking. Baik. Dan kita juga dah lihat bagaimana kaedah connection yang menghubungkan teleworker tu dengan headquarters ataupun dengan branch-branch yang lain lah. Antara lainnya dia ada di sini disenaraikan 3 primary remote connection technologies which is available for teleworker to connect between organisation or between branch to headquarters lah. Antara lainnya adalah yang pertama, broadband connection, which is a provide high speed transmission service. Bila cakap di sini high speed transmission service, maka ia menyokong converged network, iaitu penghantaran maklumat dalam bentuk data, normal data, voice dan video over the internet. Jadi bila disebut broadband connection, maka kita boleh menggunakan beberapa teknologi yang telah saya sebutkan tadi. Antara lainnya penggunaan DSL, ataupun contoh lain penggunaan fiber to home, penggunaan WiMAX dan sebagainya. Dan seterusnya, kaedah yang mampu juga digunakan oleh teleworker adalah penggunaan VPN itu sendiri. Di sini dinyatakan jenis Internet Protocol Security lah, ataupun IPsec, yang mana VPN ini digunakan untuk melindungi data ataupun transaction di antara teleworker tu dengan destination ataupun dengan server. Baik, itu disebut ataupun dilihat sebagai fungsi VPN tersebut, to establish a secure VPN over the public internet. Sebab kita maklum bahawa public internet ini adalah satu jaringan yang mana ia akan berkongsi infrastruktur. Bila berkongsi, maka tahap security implementation yang dilakukan ataupun apply pada public internet itu adalah lebih kurang, which is less than private connection. Sebab tu kita kena ada satu security mechanism, contohnya VPN, untuk melindungi transaction daripada point A kepada point B lah. Bila disebut sebagai security mechanism tu, antara lainnya fungsi encryption yang berlaku pada VPN. Kemudian kita juga dalam teleworker ni, pilihan ketiga yang kita ada adalah penggunaan private WAN, which is a layer 2 technology yang kita dah lihat pada beberapa kelas yang lepas lah.
Antara lainnya menyentuh berkenaan dengan frame relay, lease line, ATM and extra. Baik, jadi sebenarnya untuk teleworker ni, pilihan yang ketiga ni adalah kurang popular lah berbanding pilihan pertama dan pilihan kedua. Sebab pilihan ketiga ni dia lebih kepada static ataupun fixed connection. Sebagai contoh, penggunaan frame relay kan, dia lebih pada fixed connection yang akan menghubungkan satu organisation branch kepada organisation ataupun pada headquarters yang lain. Dia boleh digunakan oleh teleworker, namun dia kurang popular disebabkan oleh teknologi yang ada pada layer 2 tadi bersifat tetap, bersifat fixed connection. Macam this line kan. This line ni lebih pada fixed connection lah. Yang mana dia perlu menggunakan physical connection bagi menghubungkan satu lokasi kepada lokasi yang lain. Namun ia masih lagi salah satu pilihan untuk membolehkan teleworker tadi ataupun mobile worker ni berhubung kepada organisasi ataupun pada network lain, umpamanya headquarters, branch ataupun partner and supplier tadilah. Okey, jadi hari ini kita akan lihat berkenaan dengan comparing broadband solution, which is kat sini adalah 3.2 lah, bukan 6.2. Okey, jadi broadband connection yang pertama ataupun teknologi broadband yang pertama yang kita akan lihat adalah berkenaan dengan kabel sistem. Jadi sebenarnya kabel sistem ni adalah salah satu teknologi awal yang digunakan untuk membolehkan sesebuah kawasan itu mendapat network connection. Jadi kita tengok poin yang pertama, apa yang disebut sebagai cable system ni. Cable system use a coaxial cable that carry radio frequency signal across the network. Jadi kita tahu ataupun kita maklum cable system ni menggunakan coax cable. Yang mana coax cable tu akan membawa radio frequency. Jadi kita kena lihat balik pada maklumat-maklumat yang sebelum ni berkenaan dengan network media yang digunakan untuk menghantar maklumat daripada satu poin kepada poin yang lain. Jadi kalau di dalam coaxial ataupun copper, kebiasaannya kita akan menghantar maklumat ataupun signal yang itu dia akan dihantar dalam bentuk electrical wave ataupun electrical signal. Tetapi apabila merujuk sebagai radio frequency signal, maka kita sedia maklumlah bahawa connection ini akan dihantar melalui udara. Melalui udara ataupun melalui wireless connection. Ini dapat kita lihat pada figure yang ada pada slide, yang mana penggunaan kabel sistem ini salah satu device akan menggunakan antena. Yang mana antena ini akan menerima dan memancarkan maklumat dalam bentuk radio frekuensi kepada destination lah. Maksudnya destination juga akan menerima maklumat tersebut melalui kaedah radio frekuensi signal. Ataupun ia boleh connect secara direct melalui satelit lah. Bergantung kepada organisasi tersebut. Connection sama ada direct kepada satelit ataupun direct kepada antena lain yang berada di dalam local connection yang sama, ataupun berada pada region connection yang sama. Itu kita rujuk sebagai cable system, yang mana daripada antena site region yang sama akan dihantar kepada antena site pada organisasi tersebut menggunakan signal radio frekuensi. Dan daripada radio frekuensi ini dia akan menggunakan coaxial cable supaya penghantaran tadi akan dapat distribute kepada user ataupun subscriber yang lain yang menggunakan kaedah kabel sistem ni tadi. Baik, kita lihat poin yang kedua. Baik, poin yang kedua merujuk kepada coaxial cable is a primary medium used to build cable TV system. Jadi kat sini bila disebut ataupun dinyatakan pada poin kedua ni, jadi saya harap pelajar dah jelas lah contoh kabel sistem ni.
Kabel sistem ni digunakan untuk menerima isyarat televisyen seperti yang dapat kita lihat pada hari ini lah. Umpamanya siaran TV berbayar Astro menggunakan kaedah kabel sistem yang mana menerima isyarat daripada satelit ataupun daripada headquarters yang mempunyai distribution antenna untuk di supply kepada semua subscriber user yang berada di seluruh Malaysia umpamanya. Jadi pada bahagian headquarters dia ada satu antena ataupun parabola yang besar untuk menghantar isyarat dalam bentuk radio frekuensi kepada subscriber piring Astro yang ada di setiap kawasan perumahan kita. Jadi penghantaran itu akan menggunakan kaedah radio frekuensi. Dan radio frekuensi tadi dalam bila disebut radio frekuensi maka isyarat tersebut perlu ditukar ataupun ditranslate ke dalam bentuk analog ataupun digital bagi membolehkan isyarat tadi dibaca ataupun dipancarkan kepada subscriber punya televisyen lah. Sebab tu kita ada decoder pada Astro tersebut yang berfungsi untuk menukarkan isyarat daripada radio frekuensi kepada digital ataupun kepada analog signal bergantung kepada isyarat televisyen pada ketika itu lah. Tetapi kalau disebut Astro maka semua siaran adalah dalam bentuk digital. Baik. Itu salah satu contoh kabel sistem, penggunaan kabel sistem. Jadi yang ketiga, modern cable system provide high speed internet access, digital cable television and residential telephone service. Baik, jadi penggunaan kabel sistem yang lama hanya menggunakan ataupun hanya akan supply siaran televisyen kepada pengguna. Tetapi pada era ataupun zaman yang baru pada hari ini, penggunaan kabel sistem bukan hanya untuk siaran televisyen, tapi juga digunakan untuk menyediakan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi. Seperti yang dapat kita lihat pada hari inilah. Tetapi kita tengok pada poin keempat, penggunaan internet high speed internet access pada kabel sistem ini perlu disokong dengan teknologi yang kita sebut sebagai hybrid fiber coaxial. Hybrid fiber coaxial ataupun HFC, which is provide ataupun enable high speed transmission of data. Jadi bila disebut hybrid fiber coaxial, maka dia ada kacukan kat situ. Kacukan di antara fiber optik dan coaxial. Di sini coaxial digunakan untuk siaran televisyen, manakala fiber optik digunakan untuk penghantaran ataupun penyediaan internet berkelajuan tinggi tadi. Jadi dia ada teknologi ataupun proses teknologi yang baru yang kita sebut sebagai HFC, yang mana digunakan untuk membolehkan penyiaran televisyen itu berlaku. Dan yang kedua adalah untuk penyediaan internet high speed connection. Baik. Jadi kita tengok pada rajah dulu. Pada bahagian rajah kita dapat melihat siaran tersebut diterima melalui radio frekuensi kepada antena pada headquarters. Kemudian dia akan dihantar secara serial connection kat sini kepada head end. Jadi head end ni sebenarnya adalah central office ataupun ISP office lah. Biasanya kat sini sama ada Astro ke, TM ke dan sebagainya yang menyediakan perkhidmatan kabel sistem tersebut. Baik, kemudian dia akan dihantar kepada klien ataupun subscriber melalui coaxial cable. Sini ada coaxial cable tadi. Coaxial cable. Dan setiap daripada distance akan ditambah dengan amplifier bagi membolehkan data tadi di regenerate. Sebab distance untuk coaxial ni dia ada limitation kat sini. Macam UTP lah. UTP dia ada limitation. Dia hanya boleh menghantar data sepanjang 100 meter saja. Lebih daripada 100 meter, dia akan drop ataupun dia punya kualiti penghantaran data tadi akan terjejas. Sama juga macam coaxial, dia ada limitation daripada segi distance. Maka bagi membolehkan data tersebut dihantar dalam jarak yang jauh, dia memerlukan amplifier bagi regenerate
signal tadi supaya data yang dihantar tidak terganggu ataupun tidak lost lah. Sebelum sampai kepada subscriber user tadi yang ada pada kawasan perumahan lah umpamanya. Baik. Cable and electromagnetic spectrum. Jadi ini juga merujuk kepada penggunaan kabel sistem. Kita tengok pada poin yang pertama. A cable network is capable of transmitting signal on the cable in either direction at the same time. Baik, bila kita lihat poin yang pertama, maka kita tahu bahawa penggunaan kabel sistem ini berupaya untuk menerima dan menghantar data dalam waktu yang sama. Ini merujuk kepada penggunaan full duplex lah. Kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi kaedah transmission, dia ada dalam bentuk simplex, dia ada dalam bentuk half duplex dan dia ada dalam bentuk full duplex. Jadi bila disebut full duplex, maka keupayaan penghantaran data adalah menghantar dan menerima data dalam waktu yang sama. Jadi dalam satu kabel connection kita, contoh coaxial, dia akan membahagikan kabel kita kepada dua bahagian. Yang mana bahagian pertama digunakan untuk downstream atau download lah. Dan yang kedua adalah upstream. Jadi perbezaan di sini adalah merujuk kepada frekuensi. Frekuensi range bagi downstream dan frekuensi range bagi upstream. Yang mana untuk downstream dia menggunakan di antara 50 to 8060 MHz untuk proses downstream, manakala untuk upstream adalah dari 5 to 42 MHz. Jadi di sini sebenarnya kenapa dia berlaku perbezaan frekuensi, antara lainnya adalah untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran data jika downstream dan upstream berada di dalam frekuensi yang sama. Jadi kamu lihat pada downstream dan upstream berada pada frekuensi yang berbeza. Jadi di sini jelas kita boleh menghantar dan menerima data dalam waktu yang sama sebab frekuensi yang digunakan untuk penghantaran dan penerimaan pada frekuensi range yang berbeza. Baik. Kalau di sini kita lihat skala untuk 5 hingga 800 MHz ini berada pada kawasan ini, pada radio wave ni, di antara 1 sehingga sebelum 1 GHz. Macam di sinilah range dia untuk radio wave tadi. Untuk elektrik ataupun electronic electric wave menggunakan coaxial. Untuk radio wave kebiasaannya menggunakan wireless transmission. Untuk light wave biasanya kita guna optical lah, ataupun fiber optik. Baik. Jadi dia akan bahagikan mengikut kepada different frekuensi level lah. Jadi sebab tu dia tidak berlaku pelanggaran. Baik. Sebenarnya frekuensi radio wave ni juga kita berkongsi dengan kita punya radio lah. Sebab radio tu kita ada AM, FM, televisyen dan sebagainya. Namun setiap daripada jenis teknologi yang berada pada radio wave ni berjalan ataupun berfungsi pada different type ataupun different level of frequency. Jadi dia tidak akan berlaku pelanggaran maklumat pada bahagian radio wave tadi. Okey, baik. Jadi kalau dalam rajah, ini adalah salah satu contoh kabel coaxial. Kabel coaxial. Di sini dilabelkan sebagai DOC SIS, which is Data Over Cable Service Interface Specification. Kita singkatkan menjadi DOC SIS, which is international standard developed by Cable Lab. Ini adalah satu coaxial cable yang digunakan untuk penghantaran maklumat data tadi dalam kabel sistem kita. Jadi kalau balik ni, dia boleh tengok pada belakang decoder Astro tu, kabel dia sama macam kabel ni. Dia ada satu copper, yang mana copper ni akan connect kepada kita punya decoder lah. Ini dalam bentuk ataupun jenis coaxial cable, coax cable. Baik, DOCSIS ini specify the OSI layer 1 and layer 2 requirement.
Jadi penggunaan DOCSIS ataupun coaxial ini akan bergerak ataupun berfungsi pada dua layer OSI, which is a physical layer and MAC layer. Mana physical layer digunakan untuk transmission electrical signal sebelum di encodekan ke dalam bentuk bit, manakala MAC address digunakan untuk berhubung dengan penggunaan source dan destination physical address tadi. Baik. Jadi dia DOCSIS ni dia tak sampai kepada layer 3, iaitu network layer. Jadi kalau kita lihat pun pada bahagian decoder kita tidak terdapat sebarang IP address yang mana IP address bekerja pada layer 3 lah. Jadi penggunaan kabel sistem ni hanya melibatkan proses yang berlaku pada layer 1 dan layer kedua OSI model. Baik. Kita lihat dengan lebih detail lagi pada bahagian komponen-komponen yang terlibat dalam kabel sistem. Two type of equipment are required to send signal upstream and downstream on the cable system. Yang pertama, equipment yang pertama yang terlibat dalam kabel sistem, kita sebut dia sebagai CMTS, which is a cable modem termination system at the head end. Head end ini pada central office lah, pada bahagian TM, Astro dan sebagainya. Of the cable operator, the head end is a router with a database for providing internet service to the cable subscriber. Jadi antara lainnya CMTS ni digunakan untuk exchange ataupun menukarkan maklumat daripada radio frekuensi tadi kepada digital signal, which is able to provide internet connectivity kepada subscriber lah, ataupun kepada user tadi. Seperti yang diterangkan pada poin kedua, CMTS is a component. Fungsi utamanya adalah untuk exchange the digital signal. Seperti mana yang kita tahu, penggunaan ataupun raw data di dalam kabel sistem ni adalah dalam bentuk radio frekuensi. Jadi radio frekuensi tadi perlu ditukarkan kepada bentuk ataupun signal lain. Contoh kat sini digital signal, bagi membolehkan penggunaan tadi penggunaan internet, penggunaan high speed internet tadi dibekalkan ataupun disediakan kepada subscriber ataupun kepada user. Jadi inilah dia punya komponen utama untuk membekalkan internet tadi, ataupun membekalkan network kepada user. Jadi sebelum ni kita tak ada CMTS ni, maka isyarat yang akan dibekalkan oleh kabel sistem hanyalah dalam bentuk radio frekuensi ataupun dalam bentuk siaran televisyen saja. Baik, di sini kita nampak CMTS dia akan berhubung kepada fiber. Yang mana fiber ni, connection di antara CMTS kepada fiber ni menggunakan coaxial cable. Dan apabila sampai kepada fiber, kepada node, maka di sini akan menggunakan optical ataupun fiber optik. Fiber optik. Di sini yang berlaku di antara fiber pada node ni yang kita sebut sebagai hybrid apa tadi? Hybrid fiber coaxial. HFC. Hybrid fiber coaxial. Dia digunakan pada bahagian ini. Yang mana yang atas ni, yang putus-putus ni adalah isyarat coaxial, coax, yang digunakan untuk membekalkan ataupun menyediakan servis siaran televisyen, manakala untuk internet biasanya dia akan menggunakan fiber optik yang dihantar daripada fiber kepada node lah. Dan node ni nanti dia akan distribute ataupun dihantar kepada kabel modem pada subscriber tadi. Di sini kita dapat lihat proses penghantaran penggunaan ataupun penggunaan komponen CMTS tadi, yang mana dia akan exchangekan maklumat raw data kepada digital signal bagi membekalkan network ataupun isyarat internet kepada pengguna. Dan coax kekal sebagai penghantar isyarat untuk televisyen.
Okey. Selesai pada bahagian kabel sistem. Jadi kita masuk pada bahagian teknologi kedua di dalam broadband connection yang kita sebutnya sebagai DSL ataupun Digital Subscriber Line. Digital Subscriber Line. Jadi hari ini ia masih lagi digunakan pakai, namun penggunaannya makin lama makin berkurangan lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada TM streaming. TM streaming adalah salah satu jenis produk yang menggunakan teknologi DSL. Tapi sekarang ni kalau you pengguna baru, biasanya TM akan advise untuk menggunakan Unify lah. Kalau kawasan perumahan tersebut ada fiber optik jadi biasanya dia tak akan buka lagi pendaftaran untuk penggunaan TM streaming yang mana menggunakan teknologi DSL. Baik, DSL ataupun disebut sebagai Digital Subscriber Line is mean of providing high speed connection over install copper wire. Jadi DSL juga adalah salah satu high speed connection yang menyediakan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi menggunakan copper wire. Copper di sini, copper kita ada beberapa jenis. Yang pertama tadi kita dah lihat berkenaan dengan coax, coaxial cable pada kabel sistem. Tapi untuk DXL yang merujuk kepada copper wire adalah penggunaan UTP, unshielded twisted pair. Satu lagi kita ada shielded twisted pair lah, STP. Yang dirujuk sebagai DSL adalah UTP lah. Baik, dalam DSL ni kita ada dua jenis DSL. Yang pertama adalah yang disebut sebagai ADSL ataupun asymmetric DSL, dan yang kedua adalah symmetric DSL. Di sini dia ada sedikit perbezaan di antara ADSL dan SDSL. Biasanya untuk normal user macam kita ni, biasa kita akan menggunakan ADSL lah. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ADSL. Poinnya adalah provide higher downstream bandwidth to the user than upload bandwidth. Jadi ADSL ni dia akan menyediakan bandwidth untuk download ni lebih tinggi daripada upload. Manakala symmetric ataupun SDSL ni provide the same capacity in both direction, which is downstream and upstream mempunyai bandwidth yang sama banyak. Dan ketiga, dia ada sedikit limitation, which is the local loop length must be less than 5.46 km. Bila kita local loop ni, maksudnya you punya rumah ni, subscriber ni, dengan ISP yang membekalkan DSL tadi, tidak perlu ataupun tidak boleh lebih daripada 5.46 km. Jadi kalau lebih, dia akan penghantaran data akan terganggu lah. Kemungkinan data akan lost dan sebagainya. Sebab tu bila you nak subscribe DSL, contoh TM streaming, biasanya TM akan tanya beberapa soalan. Yang pertama, alamat rumah. Dia tanya alamat rumah, bukan nak datang rumah. Sebab dia nak tahu location ISP tadi dengan you punya rumah, berapa jarak dia. Dan yang kedua, dia akan tanya ada telefon, ada fixed line tak, ada telefon line tak kat rumah. Sebab DSL ni dia akan menggunakan telefon line dan juga DSL modem lah untuk membolehkan user tadi mendapat ataupun mendapat isyarat internet. Jadi dia akan ada dua kat situ. Satu adalah telefon line, fixed line tadi kat rumah kita tu. Dan yang kedua adalah internet connection, yang mana dia akan menggunakan modem lah. Modem. Telefon line, dia ada internet connection. Last sekali dia akan keluar internet lah. Network kat sini. Internet. Okey, jadi saya nak tunjukkan sikit apa sebenarnya perbezaan ADSL dengan SDSL. Sekejap saya buka browser.
Okey. Okey, sekarang ni saya buka speed test. Jadi kat sini sebenarnya kita boleh tengoklah berkenaan dengan connection yang ada pada kawasan kita tu adalah dalam bentuk ADSL ataupun SDSL berdasarkan maklumat tadi. Kalau maklumat tadi dinyatakan ADSL downstream dia adalah lebih tinggi berbanding upstream. Manakala untuk SDSL, kedua-dua upstream dan upstream berada pada nilai ataupun julat bandwidth yang sama. Jadi kat sini dia akan tunjukkanlah maklumat. Jadi macam kalau di Politeknik ni, kita menggunakan MyRAN sebagai ISP kita. Kalau kat rumah, kalau try kat rumah kan, mungkin kita guna TN, Unify. Ataupun kalau try kat you punya phone pun boleh. Nanti dia keluar kat sini Digi ke, Celcom dan sebagainya. MyRAN ni maksudnya Malaysia Research and Education Network. Disingkatkan jadi MyREN. MyRAN. Dan yang IP ni adalah, dia bukan IP private. Kalau IP private, di Poly ni dia start daripada 10 dot something 10.10.1.3 dan sebagainya. Ini adalah public address. Public address yang you belajar dalam kelas advanced routing menggunakan network address translation. Supaya dia boleh translate daripada private kepada public dan public kepada private untuk security purpose. Baik. Jadi kita akan cuba test kita punya internet di office ni lah. Jadi dia akan makan masa beberapa minit lah untuk kita uji. Jadi kalau kat Poly ni, kat Poly sebenarnya dia tak guna DSL sebab saya nak tunjukkan je perbezaan upstream dan downstream tadi. Kat Politeknik rasanya dia menggunakan teknologi dalam private one. Private one, dia tak guna public one. Okey, nampak kat sini. Downstream dia adalah lebih rendah berbanding upstream. Nampak? Upload dia tinggi kan? Berbanding downstream lah. Jadi kat sini secara automatik memang dia tak guna ADSL sebab nilai downstream dia lebih rendah daripada nilai upstream. Kemungkinan dia menggunakan ADSL. Tapi dinyatakan tadi ADSL mempunyai nilai bandwidth yang sama untuk downstream dan upstream. Jadi ini contohlah. Tapi tadi kita dah nyatakan di Politeknik dia tak guna public network, dia guna private. Tapi ini contoh bagi pelajar melihat apa yang disebut sebagai downstream dan apa yang disebut sebagai upstream. Jadi untuk ADSL, downstream adalah lebih tinggi daripada upstream. Namun untuk SDSL, kedua-dua nilai upstream dan downstream pada bandwidth yang sama. Dia tak bolehlah sama 100%. Kemungkinan hampir sama banyak, dia tak ada beza sangat di antara kedua-duanya. Mungkin sini 87, sini 90, ataupun sini 80, sini 90. Dia tak ada perbezaan ketara. Nak dapat sama 100% tu mungkin sukar lah. Jadi mungkin pelajar boleh cuba sendirilah pada you punya phone masing-masing untuk melihat downstream dan you punya upstream. Okey. Okey, boleh Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, masih lagi pada bahagian DSL. Jadi sini nyatakan DSL connection is set up between the customer premise equipment, which is CPE. CPE ni pada bahagian ni lah, pada bahagian SOHO ni, small office, home office, pada bahagian customer lah.
And DSL access multiplex, which is we call it as a DSLAM. DSLAM pun boleh. DSLEM. Which is a DSL access multiplex device located at the central office. Jadi bila disebut central office ni pada bahagian service provider lah. Pada bahagian TM ke, pada bahagian DG dan sebagainya. Jadi di sini kita nak lihat two key component in the DSL connection, which is yang pertama transceiver dan yang kedua DSLEM. Baik. Transceiver ni dikata usually a modem in the router which connect the computer of the teleworker to the DSL. Biasanya modem lah. Modem yang connected kepada teleworker komputer. Macam ni lah. Ini boleh kita nyatakan sebagai transceiver. Manakala DSLEM ni located at central office ataupun service provider network, yang mana ni dia punya key point dia kata fungsi DSLAM ni which is used to combine individual DSL connection from user into one high capacity link to an ISP. Jadi kalau kita tengok Soho ni dia ada yang pertama dia akses menggunakan PC, yang kedua melalui VoIP, dan ketiga juga melalui VoIP lah. Maksudnya dia ada 3 jenis data kat sini. Jadi data ni semua akan dibawa dan dihantar kepada provider. Dan dalam provider kita ada DSLAM tadi. Jadi DSLAM ni bertanggungjawab untuk aggregate, untuk combinekan ke semua jenis data tadi dan ditukarkan. Disebut sebagai aggregate subscriber line and send to the high speed capacity connection to ISP, to internet. Jadi kat sini dia akan combinekan ketiga-tiga jenis signal ataupun data tadi. Dia akan combine jadi satu sebelum dihantar kepada ISP. Itu tugas DSLAM tadi. Tetapi yang dikombinekan hanya merujuk pada satu Soho network saja. Satu Soho network saja. Contoh dalam satu kawasan perumahan, rumah kita dan rumah sebelah menggunakan streaming. Jadi rumah kita ada beberapa device lah. Iaitu satu smartphone, kita tengah akses web. Yang kedua adalah kita punya PC, tengah akses database sebagai contoh. Jadi data daripada rumah kita bila dihantar dalam satu connection yang sama untuk DSL, jadi pada DSLAM ni dia akan aggregate ataupun dia akan combinekan data tersebut sebelum dihantar kepada internet. Proses combine tu sebenarnya bertujuan untuk membolehkan data tadi dihantar dalam bentuk high speed capacity, high speed connection untuk dihantar kepada internet. Tetapi data jiran kita sebelah dia akan dikombinekan juga, tetapi tidak bercampur dengan data yang ada pada network ataupun bahagian DSL di rumah kita lah. Seperti yang dinyatakan pada poin yang ketiga ni, dia kata the advantage of DSL over cable technology is not a share medium. Each user has a separate direct connection to DSLAM. Jadi setiap daripada user mempunyai connection yang berasingan untuk di-aggregate ataupun di-combinekan di dalam DSLAM tadi. Connection kat rumah kita ada 5. So 2 smartphone, 2 PC dan 1 komputer. 5 connection tadi akan di-aggregate oleh DSLAM. Dan 5 tadi tidak akan bercampur dengan connection DSL pada jiran kita. Jiran kita punya connection adalah connection yang berbeza lah. Mana DSLAM akan merujuk kepada maklumat address. Maklumat address range yang sama di dalam Soho network. Range address yang sama akan dikombinekan ataupun akan di-aggregatekan. Dan range address yang berbeza tadi akan di-aggregate pada satu group connection yang lain. Jadi itu fungsi yang dapat kita lihat pada penggunaan DSLAM, yang mana ia bertanggungjawab ataupun berfungsi untuk combinekan ke semua data yang berada di dalam Soho sebelum dihantar kepada ISP tadi.
Jadi tanpa DSLAM ni, maka data yang berada dalam DSL tadi tidak dapat dihantarlah. Sebab data DSL ni dia mempunyai banyak noise sebagai contoh, ataupun banyak gangguan yang mana setiap data tadi perlu jika dihantar secara individu, maka dia akan menyebabkan berlakunya proses penghantaran data yang sedikit lambatlah berbanding penggunaan DSLAM tadi. Baik. Masih lagi dalam DSL, kata separating voice and data in ADSL. Baik, di dalam DSL kita, umpamanya ADSL ataupun SDSL sendiri, ia akan membahagikan ataupun separatekan maklumat data dalam bentuk voice dan normal data. Jadi kenapa dia nak separate ataupun asingkan? Kita lihat poin yang pertama. When the service provider put analog voice and ADSL on the same wire pair, ADSL signal can distort voice transmission. Jadi sebenarnya dia akan mengganggu voice transmission apabila kita menghantar data dan voice secara bersama. Jadi seperti yang saya maklumkan pada slide yang sebelumnya, DSL ni adalah menggunakan maklumat. Yang pertama analog punya signal, sebab kita menggunakan phone connection pada modem kan. Ni contoh macam ni kan. Pada analog phone ni, kita tahu phone ni menghantar maklumat secara analog, maklumat suara secara analog. Dan pada PC kita adalah menghantar secara digital. Jadi bila kedua-duanya menghantar maklumat dalam satu DSL, jadi dia akan menyebabkan gangguan penghantaran terutamanya pada analog punya signal. Jadi disebabkan hal tu, ia perlu diasingkan, diseparatekan di antara voice dan data dalam DSL. Jadi kita tengok poin yang kedua. For the reason, the provider split the POTS. POTS ni adalah public telephone service lah. Macam telefon kat rumah kita lah kalau ada bukan telefon mobile kita, tapi fixed line kita. The provider split the POTS channel from ADSL modem at the customer premise using filter or splitter lah. Kat sini dia ada satu device lain, yang mana device tu disebut sebagai filter ataupun splitter yang berfungsi untuk separatekan di antara data dalam bentuk voice dan data dalam bentuk normal data tadi. Jadi kenapa dia nak split ataupun nak asingkan? Antara lainnya adalah untuk mengurangkan gangguan yang diperolehi oleh voice connection kita. This setup guarantee uninterrupted regular phone service even if ADSL fail. Jadi dia dah nyatakan di poin yang ketiga, apabila kita menggunakan POTS splitter ataupun filter ni, dia akan secara automatik mengurangkan ataupun menghalang berlakunya gangguan terhadap phone service lah. Terhadap phone service ataupun analog transmission kita. Jadi itu yang berlaku pada ADSL. Jadi jika pelajar-pelajar ada menggunakan TM Sremik di rumah, maka boleh lihat pada you punya connection, yang mana sebelum ini contoh ni adalah pada dinding kita ada port untuk line telefon. Line telefon ni dia akan bertemu pada satu splitter ataupun filter ni, dan ada satu lagi line daripada luar. Daripada luar tu adalah daripada internet lah. Dia akan masuk ke sini. Ni daripada luar. Biasanya dia tarik daripada you punya kawasan rumah tu, daripada pencawang lah. Pencawang yang berhampiran lah. Dia tarik ni daripada luar. Tarik ini dalam rumah. Ini adalah you punya line telefon. Dia akan bertemu pada splitter. Splitter ni lah akan masuk pada you punya modem lah. Modem belakang modem tu kan. Daripada modem ni dia keluar lah nak pergi PC ke, kalau wireless nak connect secara wireless dan sebagainya. Inilah splitter
yang mana digunakan untuk menghalang gangguan penghantaran terutamanya bagi penghantaran data dalam bentuk analog ataupun dalam bentuk voice. Okey. Setakat tu ada apa-apa soalan? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Oh, saya cakap sangkut-sangkut dah. Dengar ke? Clear? Clear je, Cik. Oh, clear Okey. Okey. Okey, selesai pada bahagian yang pertama. Ini bahagian terakhir adalah berkenaan dengan wireless connection. Jadi bahagian awal tadi kita dah discuss lah. Yang pertama adalah berkenaan dengan kabel sistem. Kabel sistem, kabel komponen dan sebagainya. Dan kemudian bahagian kedua kita nak kemudian kita ada DSL dan bahagian kedua adalah berkenaan dengan wireless connection. Tadi wired Kemudian ada wireless connection. Baik, dalam wireless connection kita bahagikan kepada beberapa teknologi yang ada. Yang pertama adalah municipal Wi-Fi, which is municipal government often working with the service provider provide high speed internet access at no cost. Biasanya pada bahagian municipal Wi-Fi biasanya diletakkan pada kawasan bandar lah. Bandar dan dia akan membekalkan isyarat internet secara percuma. Saya tak pasti, mungkin yang saya pernah dengar, dia tak semualah kawasan bandar yang ada. Contoh mungkin di Putrajaya mungkin ada satu perkhidmatan municipal Wi-Fi ni yang membekalkan internet secara percuma. Dan di bahagian Selangor, kalau tak salah saya di Subang Jaya, rasanya ada berita yang menyatakan bahawa di kawasan Subang Jaya adalah bandar yang akan diuji dengan penggunaan 5G. Dan mungkin kawasan tersebut ada municipal Wi-Fi ni tadilah. Municipal Wi-Fi. Yang mana dia akan disediakan oleh government secara percuma untuk akses. Tapi kalau di luar negara, kebiasaannya adalah bila you pergi di bandar-bandar besar di luar negara, di Tokyo umpamanya, di Seoul, di New York dan sebagainya, dia ada government dia akan menyediakan municipal Wi-Fi ni tadi kepada kepada pengguna lah secara percuma. Tetapi bila percuma tu maksudnya pengguna tu akan lebih terdedah kepada isu security. Baik, teknologi yang kedua kita dapat lihat adalah berkenaan dengan WiMAX. WiMAX ni juga adalah salah satu teknologi yang berada di dalam wireless. Tetapi WiMAX ni dia punya keupayaan adalah it's able to support transmission of a long distance in a variety of way. Jadi kita tahu sebenarnya wireless ni dia punya signal ni tak berapa baik sangat. Dia bergantung kepada keadaan cuaca, weather dan keadaan angin pada ketika ataupun interference lain. Contohnya kalau kita letak wireless access point pada satu lokasi, tetapi lokasi tersebut terhalang oleh konkrit, oleh beberapa dinding, oleh beberapa cermin atau kaca, maka isyarat pantulan pada wireless tersebut akan drop lah, akan terganggu. Jadi biasanya penggunaan WiMAX ni akan digunakan pada outdoor punya connection. Outdoor bagi membolehkan isyarat tersebut dihantar dalam long distance connection. Sebenarnya long distance tu dia tak adalah jauh sangat. Dia sampai 1 ataupun 2 kilometer sahaja. Biasanya sekarang ni kebanyakan teknologi kita ada IoT kan, Internet of Things. Dan Internet of Things ni dia kebanyakan dia tak guna wired, dia biasa guna wireless. Bagi membolehkan connection ni support kepada penggunaan network, maka ia akan menggunakan kaedah WiMAX lah. WiMAX yang mana penggunaan WiMAX akan memastikan bahawa sensor node sama ada guna Arduino ke, Raspberry Pi dan sebagainya,
akan dapat menghantar maklumat kepada gateway, kepada server dan sebagainya. Yang mana connection tersebut akan menggunakan kaedah WiMAX tadi lah. Menghubungkan satu node kepada WiMAX, dan WiMAX akan menghantar isyarat tersebut kepada you punya gateway ataupun you punya server. Itu perbezaannya. Dia kata mana WiMAX ni provide wireless data over long distance connection. Di sini dinyatakan WiMAX ni boleh support speed up to 1 gigabit per second. Usually use a point to multi-point topology to provide wireless cellular broadband access. Point to multi-point, daripada satu kepada beberapa access. Point to multi-point. Baik, yang seterusnya yang kita gunakan pada hari ini, pada semua user pun gunakan, yang kita sebut sebagai cellular ataupun mobile wireless connection, yang mana menggunakan mobile phone which is a use radio wave to communicate through nearby cell tower. Biasanya cellular ni kita sebut dia sebagai 2G kalau dulu, sekarang 3G, ada juga yang terbaru 4G dan coming soon 5G. 5G. Jadi teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Apabila teknologi berkembang, maka kaedah penghantaran juga adalah semakin laju lah. Cellular speed continue to increase. LTE category 10 support up to 450 megabit per second download and 100 megabit per second upload. Ini untuk LTE. LTE dan 4G itu adalah dua teknologi yang berbeza. LTE dan 4G. Dan kita ada yang baru adalah 5G lah. Baik, di sini dikatakan cellular mobile access ni menyokong speed penghantaran sehingga 5 Mbps. Variation include 2G, which is a GSM, TDM dan sebagainya. Kita ada 3G dan nowadays kita ada 4G lah, menggunakan WiMAX, LTE dan sebagainya. And coming soon kita ada 5G yang operate kebanyakannya penggunaan IoT punya devices, yang menyokong penggunaan IP version 6 lah. Baik, dan yang keempat, yang terakhir untuk wireless connection, kita ada satellite internet. Used in a location where land-based internet access is not available. Jadi kawasan-kawasan pendalaman biasanya kita akan guna satelit sebab dia tidak ada physical connection internet pada kawasan tersebut. Kalau ada pun, kalau perlu untuk buat installation pada kawasan tersebut, juga akan menyebabkan kos yang tinggi lah. Jadi untuk mengatasi masalah tu, kita akan gunakan satellite internet, yang mana connection tersebut kita dapat ataupun perolehi directly daripada satelit lah. Primary installation requirement is for the antenna to have a clear view towards the equator. Tetapi penggunaan satelit ni sebenarnya dia akan menelan kos yang agak besar lah, berbanding penggunaan teknologi wireless yang kita dapat lihat sebelum ni. Okey. Contohnya kalau kawasan pada bahagian Sabah ataupun pada bahagian Sarawak, pendalaman Sarawak, kita tidak sentiasa memerlukan internet pada kawasan tersebut. Contohnya kita nak masuk hutan kan, menggunakan GPS. Jadi GPS ni dia tak boleh connect kepada tower, pada nearby tower, ISP, sebab tak ada pada kawasan tersebut. Jadi apa yang kita buat, GPS tu akan connect directly kepada satelit lah, pada satelit. Sebab kita tak sentiasa nak gunakan internet pada kawasan tersebut. Mungkin pada ketika itu aja, 1 atau 2 minggu saja. Tapi kalau kita nak gunakan dia sepanjang masa, jadi tak sesuai untuk kita menggunakan satelit internet. Sebab kos dia akan semakin meningkat. Jadi lebih sesuai untuk kita menggunakan fixed connection ataupun kita set up satu infrastruktur yang lain lah, menggunakan cellular, WiMAX ataupun sebagainya. Okey, yang terakhirnya kita nak buat sedikit perbandingan di antara broadband solution yang kita dah lihat pada awal-awal tadi. There's several type of broadband solution. Yang pertama, kita dah lihat berkenaan dengan cable system.
Dalam kabel sistem, bandwidth share by many user. Slow data rate during high usage of hour. Jadi kabel sistem ni kita akan berkongsi bandwidth. Kalau dalam kawasan tersebut menggunakan provider yang sama. Contohnya dalam kawasan tu ada 5 user yang menggunakan provider yang sama, maka connection bandwidth yang dibekalkan katalah 10 meg untuk kawasan tersebut. Jadi kalau ada 5, dia akan pecahkan kepada 5 user tadi. So satu user akan dapat 2 meg. 2 meg, 2 meg, 2 meg. Jadi itu dia akan membahagikan nilai bandwidth kepada berapa banyak user pada kawasan tersebut lah. Jadi bila dah bagi bandwidth tadi, maka penghantaran data adalah lebih perlahan daripada yang sebelumnya. Sebab tu sekarang ni jarang sebenarnya kita nak akses kepada internet menggunakan kabel sistem. Kita ada banyak option lain. Contohnya ada DSL lah. DSL penggunaannya sebenarnya bagus. Tetapi dia kata dia ada limitation bandwidth based on the distance. Yang mana distance di antara user ataupun subscriber home tadi kepada ISP. Distance dia tidak boleh melebihi daripada 5.4 km, 5 point something lah. Kalau lebih juga, maka penghantaran data tadi dia taklah 100% akan loss. Tetapi daripada 100 data yang kita hantar, mungkin 80 je yang boleh sampai dan 20% lagi akan corrupt ataupun loss disebabkan oleh DSL ini merujuk pada distance sensitive lah. Kemudian kita ada new technology which is a fiber to the home ataupun FTTH, fiber to home, yang mana kalau di bandar-bandar besar sekarang ni kebanyakannya dah ada Unify, kita ada time.com, kita ada Maxis Fiber. Semua tu akan menggunakan fiber optik untuk connection internet lah. Yang mana connection fiber ni adalah lebih pantas sebab menggunakan cahaya sebagai medium penghantaran data, light wave. Kalau DSL tadi dia menggunakan masih lagi menggunakan analog, digital, yang mana dia hantar secara electric wave lah sebab dia guna copper kan. Tapi kalau fiber dia guna cahaya lah, light wave. Kemudian kita ada cellular dan mobile. Cellular mobile ni dia bergantung kepada coverage. Contoh kalau Kampung Azam, kita menggunakan kita menggunakan DG. Jadi kat kawasan Muazzam coverage dia tak berapa baik. Contoh. Tetapi kalau kita menggunakan DG di kawasan Kuantan, jadi coverage dia lebih baiklah. Sebab dia banyak pencawang pada kawasan ataupun banyak tower DG pada kawasan tersebut dan sebagainya. Jadi selular atau mobile bergantung kepada coverage lokasi setengah kawasan tersebut. Wi-Fi mesh ataupun municipal Wi-Fi tadi based on kawasan tersebutlah. Ada kawasan yang di-provide oleh majlis perbandaran, ada kawasan yang tak di-provide lah. Bergantung. Tetapi isu juga di sini adalah berkenaan dengan security juga. Lebih terdedah kepada isu security lah. Semasa akses. Kalau kita akses untuk untuk view web dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi bila kita masuk satu web yang memerlukan kita key in kita punya authentication, username, password, maka di situ kita kena berhati-hati lah. Lebih-lebih lagi jika penggunaannya pada kawasan public network. Contoh kawasan internet di kawasan hotel umpamanya, di kawasan MACD sebagainya. MACD pun dia ada internet kan, internet free. Kemudian kita ada WiMAX, which is a better connection for wireless. The maximum is 1 to 2 km lah. Dia punya distance, dan dia boleh support limited, bit rate is limited to 2 megabit per second per subscriber. Kelebihan dia sebenarnya dia boleh range dia lebih jauh lah. Lebih jauh sebenarnya daripada UTP. UTP 100 meter je. WiMAX ni boleh pergi sampai 2 km. 2 km tu kira okey lah.
Kalau nak jauh lagi, maka kita kena ada amplifier ataupun bridge bagi generate signal tadi supaya dia tak lost ataupun boleh pergi sampai lebih daripada 2 kilo. Kemudian kita ada satelit which is expensive, limited capacity per subscriber. Ini untuk limited region ataupun coverage yang mana dalam kawasan tersebut tidak ada sebarang isyarat ataupun physical connection yang menghubungkan kepada internet. Okey, baik, itulah tentang proses ataupun broadband solution yang dapat kita lihat pada hari ini. Dan ada soalan ke setakat tu? Ada apa-apa soalan daripada pelajar? Ada ke? Ada ke saya seorang je ni? Ada Cik. Okey. Okey, ada soalan ke? Tak ada, Cik. Tak ada. Tak ada. Okey, faham Boleh faham Faham. Okey, bagus. Hari ni kita storytelling je ini berkenaan broadband solution. Baik, jadi sebelum kita buat Kahoot, jadi boleh buka aplikasi punya Kahoot dulu. Untuk minggu depan, hari Selasa, kita akan buat implementation untuk DSL menggunakan teknologi PPPoE, Point to Point over Internet. Kita akan buat sedikit lab pada packet tracer untuk hari Selasa akan datang. Baik, jadi semua pelajar boleh buka you punya Kahoot. Kita nak buat sedikit aktiviti lah pada Kahoot. Sekejap saya sharekan dia punya pin Okey. Salah. Okey. Jadi soalan hari ni adalah berkenaan dengan topik broadband ni lah. Jadi boleh masukkan pin 206 8630. 206 8630. Jadi pelajar boleh membaca soalan melalui skrin ni yang saya share ni dan menjawab melalui punya mobile lah. Sama ada smartphone ataupun you punya mobile device yang lain lah. Baik, kita ada 2 pelajar, 3. Jadi hari ni kita ada 21 orang pelajar. 21 ada 4 orang lagi yang tak hadir. Okey, hari ni soalan kalau tak salah saya ada berapa 6 atau 7 6 atau 7 soalan berkenaan dengan topik 3 lah. Berkenaan topik 3 hari ni. Okey, kita masih menunggu beberapa pelajar lain. Okey.
Okey, ada 12 orang. Okey. Okey, 13 baru ni. Okey, kita tunggu 2-3 minit lagi. Jadi Ashrif, Ika, Lushalini, Azrul, Awin, Ashikin, Syasha, Zahir, Ridwan, Syafirul, Mai, Faris, Rahimah dan Amir. Yang lain tu buka je ke? Buka lepas tu tidur. Okey, 15. Najmi. Okey, 2 minit lagi. Shanu. 16. Shanu. Okey, 10 minit lagi. Kalau waktu bulan puasa ni, kami balik awal pukul 4 pun ada yang dah balik. Jadi sekarang ni 4.40. Kalau kat office ni dah kosong lah, tak ada orang dah. Lalu balik pukul 5 bulan puasa, kita awal. Balik, kalau masuk pukul 7.30, balik pukul 4. Tadi saya masuk pukul 8. Sepatutnya saya 4.30 saya balik. Okey, 17. Okey, 10 minit lagi. Okey. 16. Tadi 17. Okey, kita boleh start lah kot. Sekejap, saya print screen dulu ni. Okey. Okey, jadi ready. Kita ada 6 atau 7, saya tak ingat. Masa 6. Oh, 6. Okey. Identify the meaning of teleworker. Teleworker tu apa? Kita ada 30 saat saja untuk menjawab soalan yang pertama. Working away from the workspace, working from the different department, working in other region, working at the same network. Jadi baru 8 orang yang menjawab. Kita ada 10 saat sahaja lagi. 10, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Okey, 15 orang saja menjawab. Jadi jawapannya adalah working away from the workspace. Itu yang kita maksudkan sebagai teleworker. Teleworker ataupun mobile worker tadi. Jawapan working from the different department, salah lah. Sebab different department ni kemungkinan di dalam local connection yang sama. Masih dalam local connection yang sama. Working into the same network. Dia pun salah jugalah. Bila cakap teleworker ni maksudnya dia adalah global connection. Dia bukan berada pada satu network yang sama lah. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, baik. Kita tengok siapa yang kena. Okey, Ashikin di atas. Kemudian diikuti dengan rakan-rakan yang lain. Jadi sebenarnya dalam Kahoot ni, dia bukan siapa yang betul. Yang betul tu nombor 2. Siapa yang paling pantas menjawab dan yang kedua yang betul. Yang pantas. Yang ni semua betul. Tapi Ashikin yang paling pantas dia menjawab. Jadi dia di atas lah. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Determine the technology used by teleworker to obtain guarantee secure connection to headquarters. Tentukan teknologi yang digunakan oleh teleworker untuk memastikan connection yang selamat ke headquarters. Apakah teknologi yang digunakan? DSL, VPN, Wi-Fi ataupun cable system. Okay. Kita ada 6 saat lagi. Baru 15 orang yang menjawab. Okey. Selesai. Jadi jawapannya adalah VPN. Virtual Private Network. Yang saya nyatakan pada awal tadi. Digunakan untuk memastikan tahap keselamatan semasa menggunakan public network. Public network tu adalah DSL, Wi-Fi dan cable system. Jadi jawapannya 5. Tahniah kepada 5 pelajar yang menjawab dengan betul. DSL dia tak selamat. Dia still not secure connection. Sebab dia masih lagi public network yang tak ada sebarang security mechanism. Kalau nak secure, kita kena add on dengan VPN. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Syikir masih lagi top of scorer. Diikuti dengan Awin, Syasha, Faris dan Ika. Okey, seterusnya. Soalan ketiga, identify the main type of network media used by cable system technology. Main type jenis utama di dalam network media. Kena tahu dulu network media tu apa. Main type, jenis utama dalam network media yang digunakan oleh cable system, teknologi cable system. Ini soalan apa bola tanggung lah ni. Okey, kita ada 6 saat, ada lagi. Okey, betul 5 orang menjawab dengan betul. Cable system sebahagian besar dalam cable system kita menggunakan coaxial cable. Network media tu apa? Network media tu kabel. Kabel yang kita gunakan adalah copper, fiber optic dan satu lagi apa? Wireless. Jadi di sini jawapannya adalah coaxial cable. Ada yang menjawab copper UTP, salah lah. Cable system memang tak ada UTP. Dia ada copper, tapi copper jenis coaxial. Wireless pun dah tentu salah. Dua-dua ni boleh potong. Fiber optic kemungkinan betul. Tetapi dia di sini dia tulis kat sini main type. Jenis utama dalam cable system. Awalnya dulu sebelum kewujudan hybrid fiber coaxial, kita hanya ada coaxial saja. Fiber ni digunakan untuk internet lah. Main, sebab tu dia kata main kat sini. Kalau dia kata identify the type of, kemungkinan fiber dan coaxial betul. Dia kata identify the main type, jenis utama. Okey, baik, kita tengok top scorer. Masih lagi Ashikin di atas. Ikuti Faris, Rahimah, Amir dan Awid. Baik, kita ada 2 lagi soalan. Soalan keempat, identify the difference between ADSL and SDSL. Okay, ADSL bandwidth is higher than SDSL. SDSL bandwidth is lower than ADSL. SDSL up and downstream is same capacity.
And jawapan terakhir adalah ADSL upstream is higher than downstream. Mana jawapan yang betul? Ada 5 saat saja lagi. 2, 1, okey. Jadi semua pelajar dah menjawab. Jawapannya adalah HDSL up and downstream is the same capacity. Jawapannya HDSL ni download dan upload dia adalah pada kapasiti yang sama. Kebanyakan pelajar menjawab A. ADSL bandwidth is higher than HDSL. Ni salah lah. Sebab ADSL ni digunakan oleh normal user je. Jadi sepatutnya bandwidth dia adalah lebih rendah daripada HDSL. HDSL untuk business punya ataupun business punya user lah, company dan sebagainya. Kalau kamu tengok jawapan yang warna merah dengan biru ni sebenarnya sama je. Cuma saya terbalikkan je. ADSL bandwidth is higher dan yang kedua HDSL bandwidth is lower. Dia membawa maksud yang sama. Jadi secara automatik dua-dua salah lah. Dan yang ke hijau ni ADSL upstream is higher than downstream. ADSL upstream is higher than downstream salah. Sebab ADSL ni mempunyai kapasiti yang sama banyak untuk upstream dan downstream. Jadi jawapannya ni ADSL kan? ADSL upstream, untuk ADSL downstream is higher than upstream. Jadi salah. Jadi pada HDSL jawapannya pada yang warna apa ni? Kuning. Warna kuning. HDSL up and downstream is the same capacity. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, Ashiki masih mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Okey, soalan kedua yang terakhir, 5. Identify the limitation of DSL. Kekurangan ataupun kekangan DSL. More user making DSL unstable. DSL is expensive compared to fiber to the home. Limited distance for ISP may not more than 5 km. DSL connection is not secure. Manakah yang utama, limitation yang utama ada DSL. Okey, betul? Jawapan yang kebanyakan menjawab adalah yang warna kuning ni dengan warna hijau. Yang paling utama kita dapat lihat. Okey, yang pertama ni yang merah ni, more user make DSL unstable. Ini salah. Sebab DSL ni dia based on individual connection. Dia tak kisah pun berapa ramai pun nak guna, tak ada masalah. Yang dia menjadi isu adalah distance sensitive. DSL is expensive compared to fiber to the home. Ini pun salah sebab bila fiber ni mestinya harganya lebih mahal lah daripada copper yang ada pada DSL. Dua-dua ni boleh potong. Yang hijau ni DSL connection is not secure. Ini betul. Betul lah, tak ada salah pun. Cuma mungkin pilihan jawapan dia satu saja. Jadi kita tengok pada jawapan yang paling tepat lah. Which is DSL ni, limitation ni adalah berkenaan dengan distance sensitive. Limited distance from ISP may not more than 5 km. Ini jawapan yang paling tepat. Ini jawapan yang tepat juga. Tapi dia nak pilih satu saja. Baik. Kita tengok yang mana the top. Ashikin masih mengekalkan kedudukan. Diekori rapat oleh Rahimah. Cilok kat situ oleh Ashrif kan. Dan diikuti oleh Kimi dan Faris. Jadi kita lihat yang terakhir. Iaitu soalan yang ke-6. Use when the internet access is not available. Select the correct answer that describe a verb statement. Describe statement ni lah. Apakah teknologi yang menerangkan tentang statement? Kemudian WiMAX, municipal Wi-Fi, satellite internet ataupun cellular ataupun mobile connection. Ini soalan terakhir. Kita ada 10 saat. 10 saat baru 10 orang menjawab. Okey, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey. Jadi kita tengok pada statement use when internet access is not available. Tak ada internet access pun kat situ. Jadi WiMAX dah tentulah ada internet connection, betul? Sama juga seperti municipal Wi-Fi dah tentu ada internet access.
Begitu juga dengan cellular mobile. Dia mesti ada tower dia. Tapi yang tak ada akses langsung adalah satellite internet. Kawasan tersebut tak ada physical connection, tak ada internet access. Jadi kita gunakan satellite untuk connect directly from user to satellite lah. Jawapan dia yang warna apa ni? Warna kuning kot. Okey. Jadi 4 orang saja yang menjawab betul. Kebanyakannya menjawab 7. 7 ni taklah. 7. Hijau ni taklah. Jawapan yang tidak tepat. Baik, kita lihat yang terakhir, podium yang ketiga. Ashrif. Tempat ketiga, iaitu 4 daripada 6 yang betul. Kedua, Faris. Faris 3 pun dapat nombor 2. Dan yang terakhir adalah Ashkin. 4 daripada 6 yang betul. Mengumpul 3,357. Diikuti dengan 2 rakan kita lah. Okey, sampai situ saja. InsyaAllah pada yang menang tu nanti boleh claim hadiah lah. Bila kita ada kelas nanti. Saya screenshot dulu. Takut lupa nanti. Okey, sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih pada semua pelajar. Saya harap kamu fahamlah berkenaan dengan topik pada hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. InsyaAllah. Jadi jumpa lagi dan selamat berbuka puasa. Okey, itu saja. Terima kasih. Cik, jangan lupa. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih, Cik. Sama-sama.